يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك. Imam Bukhari nak balik kampung tuan-tuan, orang sambut dia 80 kilometer. Agak ke mana tuan-tuan? Dari sini Putrajaya sampai 80 km. Sini ke Putrajaya pun tak sampai 80 km kot, tak sampai kot sini. Ya? KL pun mungkin. Mungkinlah KL mungkin berkurang, tak sampai juga ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaik. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah muslimin dan muslimat Masjid Bandar Insek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita dan perhimpunan kita pada malam yang mulia lagi barakah ini dengan bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati lagi disegani saf kepimpinan pengurusan Masjid Bandar Insek, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah,
tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesediaan Allah untuk pada malam ini. Sekali lagi Allah memanggil kita semua untuk hadir ke rumahnya. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ramai orang tahu bila solat jemaah di masjid besar fadilatnya, besar ganjarannya, tapi ramai yang tak sampai ke masjid. Ramai orang tahu duduk dalam majlis ilmu, nuntut ilmu dan masjid dan sebagainya, banyak kelebihan dan barakahnya, tapi ramai yang tak sampai. Namun begitu, syukur alhamdulillah, dalam kesibukan kita menguruskan kehidupan harian, dalam kesibukan kita menguruskan anak-anak yang sedang bercuti sekolah, namun Allah berikan ruang dan peluang kepada kita. Allah memanggil kita untuk hadir pada malam ini, solat berjamaah di masjid, dan Allah dudukkan kita dalam perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ini. Jadi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan rahmat dan barakah kepada kita semua pada malam ini, asbab kita bertemu dalam majlis ilmu, insya-Allah. Allahumma amin. Baik. Kita teruskan tuan-tuan pada malam ini dalam pertemuan kita untuk teruskan dalam perkongsian dalam pembacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, keterangan pada adab pembaca Al-Quran, susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pertemuan yang lalu kita dah masuk dalam fokus pada kitab ini, iaitu dalam bab yang keempat di bawah tajuk adab guru dan penuntut ilmu, penuntut Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu kita dah lihat adab yang pertama ataupun kriteria yang pertama yang perlu ada pada seorang pengajar ilmu maupun penuntut ilmu. Yang pertama, mestilah dia berniat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Malam ini insya-Allah teruskan dalam sifat yang kedua, yang adab yang kedua yang perlu ada pada seorang pembaca Al-Quran maupun guru Al-Quran, guru agama dan sebagainya. Kalau dalam buku saya ini dalam dalam terjemahan Telaga Biru, dia muka surat 20. Kalau tuan-tuan yang pegang terbitan PTS, surat berapa Ji? Surat 15, 14, surat ke-14. Okey, baik. Adab yang kedua yang perlu ada pada seorang guru, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar bab Al-Quran yang kedua, itu adab yang kedua yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Katanya yang kedua, tidak mengharapkan balasan segera. Tidak mengharapkan balasan segera. Dia ni merujuk kepada guru. Dimaksudkan dia ni adalah pada guru dan penuntut ilmu Al-Quran. Seorang guru, seorang penuntut ilmu agama, maupun dalam kitab ini tak khusus pada ilmu Al-Quran, hendaklah tidak berniat menjadikan Al-Quran sebagai penghubung untuk mendapat apa jua habuan dunia, baik harta, kuasa, kemegahan, keunggulan berbanding rakan-rakannya, pujian dan perhatian manusia atau seumpamanya. Janganlah dia mencemarkan bacaan pembaca Al-Quran dengan sikap tamak terhadap imbuhan yang diperoleh daripada orang yang membaca Al-Quran di hadapannya. Tidak kiralah imbuhan tersebut adalah harta ataupun layanan istimewa, meskipun sedikit. Hatta juga dalam bentuk hadiah yang sekiranya bacaan itu tidak diperdengarkan di hadapannya, pembaca Al-Quran tadi tidak memberikan hadiah kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yuridu hazzat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib."
Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Surah Asy-Syura ayat ke-20. Baik. Dalam adab yang kedua ini, Imam An-Nawawi letakkan untuk seorang penuntut ilmu, sama ada seorang pengajar bab Quran, guru Quran, seorang guru agama maupun guru lain sebagainya, tidak mengharapkan balasan segera. Artinya bukan tak boleh ambil dunia, boleh, tak masalah. Tapi dia mengharapkan, oh ni kalau aku buat kelesaan ini, confirm aku disanjung ni, tak boleh. Bahkan tuan-tuan, ini antara ayat Allah Tuhan Al-Quran, surah Syura tadi, sesiapa yang Allah sebut dalam Quran, siapa yang dia buat satu perkara tersebut dengan niat dia nak kejar dunia, Allah boleh bagi, tak masalah. Allah didapat. Dia cakap, minta dunia, Allah akan bagi dunia. Tapi akhirat kosong lah. Itu sebab tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, pernah pesan, jadikan dunia ini sebagai tunggangan. Sebagai tunggangan. Dan jangan jadikan kamu tunggangan bagi dunia. Itu beza. Kita dunia ni tuan-tuan, tempat sementara saja. Dunia sebagai jambatan akhirat. Ada orang jadikan dunia ni untuk buat kebaikan banyak di akhirat nanti, pahala dan sebagainya. Tetapi ada orang juga yang untuk bertungkus lumus, untuk kejar dunia siang dan malam. Akhirat dia kata, alah nanti-nantilah, besok-besok lah. Ataupun dulu nanti. Sebab dalam adab yang kedua ini, memang kita tahu bila mana kita mengamalkan satu perintah Allah SWT, kita menuntut ilmu agama yang baik dan sebagainya, akan adalah pengajaran dan sebagainya. Kita lihat dah sebelum ni, orang yang jaga Quran, orang yang belajar Quran akan banyak ganjaran diberikan kepadanya. Tapi bukan tu motif utama, bukan fokusnya. Boleh ambil haluan dunia, kalau nak bagi terima, bukan kita minta. Orang kata, oh ni kalau saya nak baca Quran ni, berapa nak bayar? 200 tak cukup. Suara saya ni kualiti. Saya baca satu ayat 1,5 jam mesti 2,000. Tak boleh macam tu. Itu sebab kena hati-hati. Berapa putukan yang bagi itu rezeki. Kalau nak letakkan sebenarnya. Sebab kita pun ilmu pun pinjaman daripada Allah SWT. Letak macam itu, oh suara saya sedap. Yang nanti ada imam, Ustaz, imam berapa nak bayar saya? Imam standard kalau macam sini 1,500 Ustaz. Oh tak layak lah, saya tak boleh. Suara saya ni boleh buat 5 lagu. Paling kurang 10,000 bayar. Jadi itu tak letak macam tu. Kita ambil kesempatan. Kesempatan sebab kelebihan berikan kepada kita. Itu tak boleh. Itu sebab yang kedua ini, adabnya tidak mengharapkan balasan segera. Itu hati-hati tuan-tuan. Bukan sahaja untuk guru, tapi ilmu bersama. Kalau kita belajar Quran pun tuan-tuan, kita pandai buat Quran, kelebihan Allah berikan kepada seseorang itu atas asbab Allah SWT. Saya juga tuan-tuan, kadang-kadang saya duduk menung-menung seseorang, ya Allah, masjid ni panggil lagi saya kuliah. Sebab apa sebenarnya ni? Ya Allah, kan risau juga. Bila kerap sangat saya risau. Contoh tuan-tuan, masjid Kuartus LA, kerap panggil saya khutbah Jumaat. Padahal dalam bukan macam perjanjian, tidak. Saya pernah tanya pada jawatan surat masjid, kami minggu keempat Ustaz memang khatib jemputan. Dan nama saya tak ada pun dalam tu sebenarnya. Tapi saya sebagai pemain simpanan yang menyelamatkan keadaan mereka. Bila mana minggu keempat tu tiba-tiba khatib jemputan tak sampai, ataupun ada hal emergency, pukul 10 pagi dia akan call saya, Ustaz ini free Ustaz? Free? Ustaz naik cek? Naik, imam tak ada ke? Bukan tak ada Ustaz, kami ni banyak urusan. Padahal jangan ada je sebenarnya. Itu penyelamat dah. Bukan kata hebat tidak, kadang saya fikir, ya Allah, dan kadang 10 pagi tu dah sudah lepas pukul 12, kadang 12.30. Pernah satu ketika tuan-tuan, pukul 11.30 diorang call saya, Ustaz, emergency Ustaz, khatib tak ada ni. Saya tahu nombor telefon imam saya tahu dah, confirm imam ni masjid KLA, itu biasa lah Ustaz. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang saya fikir itu. Kadang-kadang saya masjid fikir, Ustaz nak berkusuk ceramah Ustaz, saya fikir menung, ya Allah ikhlaskan hatiku ya Allah. Itu sebab hati-hati tuan-tuan. Kita diuji kadang-kadang, banyak punya diuji sebagainya. Itu sebab dalam perkara ini kita bersihkan diri. Bersihkan diri, apa yang kita buat tuan-tuan, belajar ilmu agama dan sebagainya, elakkan daripada gangguan syaitan laknatullah. Tidak mengharapkan balasan segera. Apa juga sanjungan orang datang kemudian, tapi asbab Allah SWT. Cuba ingat sungguh-sungguh. Itu sebab tuan-tuan terlihat, ni Allah beri peringatan pada kita. Walaupun dalam Quran disebut dalam surah Al-Qasas,
wa la tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya bab dunia ni boleh ambil tak masalah, sekadar keperluan saja. Tapi jangan rebut sangat, jangan tambah fokus sangat. Bila fokus sangat, kata Allah, kau akan dapat dunia, tapi akhirat kau akan kosong. Sebab tuan-tuan, tapi bila mana kita ambil perkara akhirat, kita akan dapat insya-Allah. Bila ambil perkara akhirat, motif kita yang utama, akan dapat kedua-duanya. Itu kena ingat. Siapa yang fokus dunia sahaja, dia akan dapat dunia, tapi akhirat kosong. Siapa yang fokus untuk akhirat, dapat redha Allah, rahmat Allah, dia akan dapat dua-dua. Akhirat dapat, dunia pun akan ikut sama dengan dia. Khususnya tuan-tuan, firman Allah Taala lagi dalam surah Al-Isra ayat ke-18, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Sesiapa yang menghendaki akan kesenangan hidup di dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki, bagi sesiapa yang kami kehendaki. Itu kena ingat tuan-tuan. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min a'radid dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Artinya, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu yang sepatutnya diletakkan harapan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mempelajarinya melainkan inginkan suatu habuan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Na'udzubillah tuan-tuan. Apa di hadis ni tuan-tuan? Nabi pesan kepada kita. Ini hadis berbentuk tarhib. Tarhib apa? Bentuk ancaman. Ancaman kepada seorang penuntut ilmu, orang yang mengajar bab ilmu agama dan sebagainya. Kalau dia belajar satu ilmu tu, Allah akan redha kepada, contohlah Quran, terbaca Quran kan. Terbaca bab Quran, Allah akan redha kepada kita, bataranum dan sebagainya. Tapi dia belajar taranum tu contoh. Dia taranum contoh nak orang berbangga dengan suara dia. Dan dia cakap, esok aku belajar ni, aku nak wakil Malaysia, aku nak menang. Dia kejar dapat johan kebangsaan, dapat allowance terus sebulan 2,000 contohnya. Seumur hidup dapat. Menang sekali kebangsaan, dapat dah allowance 2,000 sebulan. Tak kerja pun tak apa. Dia nak macam tu. Masuk pertandingan, aku nak masuk antarabangsa, tak menang lagi, dapat sekian. Dia kejar untuk populariti dan sebagainya. Itu dia, na'udzubillah tuan-tuan, dia takkan cium bau syurga. Tak niat salah dah. Kalau dia niat belajar itu untuk memperindahkan bacaan Quran. Nabi pernah sebut, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Tapi bila dia belajar dengan niat lain dah. Aku belajar ni sebab aku nak johan, saya aku nak menang. Dan besok bila aku dah pandai ni, aku nak masuk, tanyalah ustaz, nak tengok Al-Hijrah, masuk, tanya sebagainya. Tengok TV kan. Kenapa ustaz ni pandai? Aku nak macam dia lah. Niat salah tu. Niat salah. Dekat masjid tak masuk sebab tak keluar TV. Dia nak keluar TV. Niat macam tu, nak keluar radio dan sebagainya. Dia niat salah dah. Padahal tu soal, hati-hati. Itu sebab kata Nabi, barang siapa yang belajar satu ilmu yang sepatutnya ilmu tersebut dari Allah SWT ada, tapi dia tujuan yang lain, benda yang lain. Apa kata Nabi? Dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Tuan-tuan, cium bau syurga ni tuan-tuan bukan macam sekarang, tuan-tuan kita bau dekat-dekat, tak ada. Ada setengah hadis mereka kata, dalam jauh sangat tuan-tuan, ada kata dalam 50 batu dah bau dah, lebih kurang dalam hadis yang kata lebih kurang dalam contoh 100 km pun dah bau dah bau syurga tu. Tapi bila belajar ilmu agama dan sebagainya dengan niat yang salah, na'udzubillah tuan-tuan, kita elakkan diri kita begitu. Itu juga bila mana kita hantar anak kita belajar agama contohnya, apa jua, bab Quran ke, bab syariah ke, fiqh dan sebagainya, hantar mereka belajar untuk kefahaman diri mereka. Kalau niat, tak apalah, abang kena belajar Quran, belajar fiqh, esok dah besar boleh jadi mufti. Contohlah kan. Kali bila besar tak jadi mufti pula tuan-tuan, kita marah pula. Kenapa tak ambil anak saya jadi mufti? Sudah tuan-tuan, marah. Itu sebab kena hati-hati. Itu bab fitnah dunia. Orang berilmu ni juga tuan-tuan, fitnah akan berlaku juga. Itu sebab tuan-tuan,
Ada sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang sangat panjang. Nanti di akhirat besok ada 3 golongan manusia yang bila mana Allah tanya kepada dia, jawapannya berbeza. Contoh yang pertama, ada hadis tersebut, yang pertama Allah tanya kepada golongan syuhada. Golongan syuhada orang mati syahid. Allah akan tanya, wahai orang yang mati syahid, sebab apa kau mati syahid ni? Apa jawapan dia? Aku mati syahid ni ya Allah sebab aku nak dapatkan tempat yang terbaik di syurga. Aku nak berjuang pada Islam dan sebagainya. Apa kata Allah? Kau tipu, kata Allah. Kau tipu. Kau pergi berperang, kau mati syahid sebab kau nakkan nama, nak orang sanjung. Sebab bila kau mati syahid, bila kau mati, nama kau akan terpahat. Contoh di Tugu Pahlawan contohnya. Akan terpahat sebagai pahlawan yang mengorbankan nyawa dan sebagainya. Niat macam itu. Itu golongan yang pertama. Padahal dia berperang tu bisa bilang saya, tapi dia tujuan lain. Aku nak pergi jugalah, biar besok orang Malaysia kenal aku. Contohlah kita hari ini pergi ke Palestin contohnya, nak ikut contoh bagai Al-Qassam sebagainya kan, nak mungkin. Tapi pergi tu dengan niat biar orang Malaysia bangga. Tengok orang sekian tu dia pergi, padahal dia niat takut juga sebenarnya, tapi sebab nak orang kenal. Tu salah. Tu orang kata tipu. Tu golongan yang pertama. Golongan kedua, na'udzubillah tuan-tuan, orang guru Quran yang mengajar Quran pun sama juga. Allah tanya, wahai guru Quran, sebab apa kau mengajar Quran? Aku mengajar Quran sebab aku nak bagi orang pandai, ngaji Quran dan sebagainya. Allah kata, kau tipu. Kau mengajar bab Quran, betul-betul kau nakkan orang sanjung kau. Nak kata kau hebat berbanding orang lain. Itu na'udzubillah. Itu golongan yang kedua. Tadi pertama orang syuhada, yang kedua orang muallimin, orang yang ngajar Quran. Yang ketiga dalam hadis tersebut, orang yang munfiqin, orang yang infak, yang bersedekah. Allah tanya, wahai bersedekah, sebab apa kau sedekah banyak kat masjid tu? Aku nak bantu orang sekian sebagainya untuk mulakan urusan. Kau tipu, kata Allah. Kau tujuan kau buat macam tu, kau nak orang sanjung. Kau orang yang kaya, pemurah, dermawan dan sebagainya, nakkan nama. Pada Allah lebih mengetahui. Itu sebab tuan-tuan, bab hati ni kena jaga-jaga. Sebab dalam hadis yang lain tuan-tuan, dalam matan Arba'in ada, dalam diri kita ni ada mudrah, ada hati kan, bukan alaqah. Mudrah ni daging, alaqah baru darah. Mudrah ni daging yang dalam diri kita ni. Kalau daging tu baik, baiklah seluruh badan kita. Kalau daging tu busuk, rosaklah seluruhnya. Dan ketahui kata Nabi, mudrah tu apa? Adalah qalbi, hati. Di hati tuan-tuan. Sebab dalam Quran digambarkan tuan-tuan untuk jaga hati ni, bagi makan yang halalan thayyibah, bagi makanan yang terbaik untuk fizikal, bahkan tambahkan dengan rohani dan sebagainya. Sebab nak elakkan perkara ni, kita fikirlah kalau aku masuk ni dapat sekian, aku kena hati-hati. Bila habuan tu yang kita minta fokuskan kita tuan-tuan, akan dapat sebenarnya, tapi tak berpanjangan, takkan berpanjangan. Itu sebab kena hati-hati. Bahkan tuan-tuan, ni ancaman daripada Nabi sendiri. Siapa yang belajar ilmu yang asalnya dari keredaan Allah sebagainya, tapi dia niat untuk benda habuan dunia semata-mata, dia akan cium bau syurga. Na'udzubillah. Baik. Seterusnya, Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih, dan terdapat banyak lagi hadis yang seumpamanya. Diriwayatkan daripada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukathira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya sesiapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, berbangga di hadapan ulama, atau mendambakan perhatian manusia, maka dia hendaklah mendirikan tempatnya di neraka. Ini satu ancaman tuan-tuan. Artinya, kalau belajar ilmu tu dengan niat nak berdebat dengan orang tak pandai, itu sebab kata Imam Syafi'i tuan-tuan, kalau berdebat dengan orang yang jahil ni, orang bodoh ni, kita akan jadi bodoh sebenarnya. Sebab kita cakap dengan hujah. Yang berdebat dengan kita tu bercakap dengan emosi dia, dengan logik akal dia. Nampak orang tu macam jawapannya lain macam dia, tinggalkanlah tuan-tuan, tinggalkan.
Jangan layan tu orang tu. Sebab dah di sini pesan, sesiapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh ataupun berbangga di hadapan ulama. Ada orang kadang-kadang dia ilmu, dia tak pandai mana pun, tapi duk gendeng-gendeng ulama aja. Betul, ada barokahnya. Berkawan dengan tukang besi dapat panasnya, berkawan dengan tukang buat wangi dapat wanginya. Tapi dengan ulama pun dapat ilmu, barokah dan sebagainya. Tapi kan gendeng-gendeng saja, dia gesek-gesek sebagainya. Padahal Tok Guru tak pernah nak bangga-banggakan dia, tapi dia akan declare, saya Tok Guru saya besar, saya sekian, Tok Guru saya besar, disebut nama je. Anak nak bangga. Kita pun rasa, oh, dia ni anak murid saya sekian ni. Dengan tujuan tu dengan niat lain. Nak berbangga di hadapan ulama, ataupun nak mendambakan, nakkan perhatian manusia. Maka sebenarnya dia telah menempah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini hati-hati tuan-tuan, Sebab tuan-tuan, dalam bab ilmu ni juga tuan-tuan kita lihat contoh. Banyak pada sahabat untuk ilmu dan sebagainya, dengan sahabat-sahabat sendiri tuan-tuan, walaupun di kalangan mereka semuanya hafiz Quran, hafal Quran, dan mereka tak pernah berbangga pun. Sayyidina Umar sendiri tuan-tuan pernah tanya pada sahabat yang lain. Sayyidina Umar jadi pemimpin dah, khalifah Islam yang kedua. Dia pernah tanya pada sahabat yang lain, wahai sahabatku, aku nak tanya kau, apa itu takwa sebenarnya? Sahabat ditanya, ya Amirul Mukminin, kau lebih hebat, kau lebih tahu. Sebab kau antara sahabat Nabi yang Nabi sayangi. Kau lebih hebat berbanding kami. Apa kata Umar? Tak, aku nak tahu pula. Apakah di kalangan mulut kamu, takwa itu macam mana? Sahabat nak jawab pun serba salah. Dia tanya balik Umar, wahai Umar, kalau engkau jatuh di satu lembah bukit yang curam, dan lereng bukit itu pula penuh dengan duri, dan kau jatuh pun terjatuh pada duri, dan bila kau bangun kau nampak ada duri dan sebagainya, apa yang kau buat? Apa kata Umar? Aku akan bangun berhati-hati, dan aku nak ngelakkan diri aku diterpijak duri tersebut, kata Umar. Dan sahabat kata, itulah takwa, kata sahabat. Artinya takwa itu di kawasan sahabat satu perkara yang cukup berhati-hati dalam tingkah laku kita. Kita hari ini faham takwa apa? Takut kepada Allah, Ustaz. Takwa tu takut macam mana? Takut tengok hantu Kak Limah ke? Takut tengok mak lampir ke? Lain. Sahabat kita artikan takwa ni berhati-hati dalam setiap gerak-geri tingkah laku kita. Itu takwa. Itu takwa. Contoh, kita belilah produk dan sebagainya. Kalau orang dah bertakwa, dia takwa tuan-tuan, dia tak heran. Nak beli tu dipikir dulu, ini produk Muslim ke tak? Kalau Muslim dibeli, dia tahu yang buat tu dah bertakwa. Nak beli pasar malam pun sama. Tengok kita pergi pasar malam, dia katakan majoriti semua Islam jual. Okey, satu. Yang kedua, tengok pakaian. Tengok pakaian. Kalau orang yang dah takwa, dia kena tengok, oh tengok perempuan tu, kita maaf cakap ibu-ibu kakak sekalian, dia free hair, tak pakai tudung. Walaupun dia cantik, walaupun beratur orang nak beli dia, makanan mungkin dah sedap sebagainya, tapi sebab jaga takwa, yang jual tu tak tutup aurat, mungkin kita kasih tak nak beli lah, sebab tak tutup aurat. Kita beli dekat makcik sebelah yang nampak macam orang tak ramai datang. Makcik, biasa kita dah pergi pasar malam pun siapa dekat tuan-tuan, tengok penjual tu cantik comel, dia datang lah. Dan ni makcik duduk dia nampak tak cantik je kan. Kita tak pergi, kita pilih. Tapi dari segi pakaian, makcik tu lebih tutup aurat, lagi nampak baik, dia tangan di tasbih dan sebagainya. Yang tadi perempuan cantik, free hair, tutup aurat dan sebagainya, pakai belak ketat, ramai beratur kat dia. Itu sebab. Tapi kalau rasa takwa tuan-tuan, pilih kat mana? Dia pilih kat makcik tadi. Itu takwa. Hati-hati. Sebab benda yang kita makan jadi dalam daging kita. Bila kita fikir macam tu, fikir, oh kenapa sebab aku ada masalah sebagainya, kita tak jaga pemakanan dan sebagainya. Itu Quran sebut halalan thayyibah. Jaga makanan yang terbaik dalam diri kita ni. Itu sebab tuan-tuan, bila kita rujuk dalam Quranul Karim, ada lebih 5 ke 6 kalimah maksud dia sama. Kalimah baik maksudnya. Contoh, thayyibah tu baik, khair baik, ma'ruf pun baik, ihsan pun baik, soleh pun baik. Tapi nak faham macam mana, kena baca Quran, tengok tingkatan dan sebagainya. Pertama, untuk jadi orang yang terbaik, orang yang soleh, kena jaga halalan thayyibah. Disebut dalam Quran,
Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Rujuk pada semua, wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah apa yang ada di dunia ini. Makan itu maksudnya bukan makan nasi saja, tapi carilah rezeki apa atas muka bumi Allah ini. Rezeki yang macam mana? Halalan thayyibah, yang halal lagi baik tubuh badan kita. Kalau kata kita bekerja siang dan malam, tuan-tuan, sampai badan pun rosak, sampai badan pun dah tak sihat, sakit dan sebagainya, cari kerja lain, mungkin tak serasi dengan kita, walaupun gaji besar, tapi sebab badan tak sihat, sama je tuan-tuan. Baik bekerja dalam keadaan yang tenang, dapat daripada Allah dengan baik dan sebagainya, walaupun sedikit tapi barakah. Tengok orang-orang lama dahulu, tuan-tuan, ibu ayah kita yang dahulu kan, dalam keluarga kerja kampung, yang kerja mungkin bendang, sawah dan sebagainya, tapi dapat membesarkan anak-anak yang berjaya, dapat membesarkan anak-anak yang sampai jadi doktor dan sebagainya. Kita lah mungkin hari ini, mungkin. Tapi sekarang tuan-tuan, kita gaji besar, anak pula seorang pun tak terbela, tuan-tuan. Anak pula na'udzubillah jadi benda lain. Dulu mak ayah kita cantik-cantik ni, kita marahkan pula anak kita boleh tak pandai dan sebagainya. Bukan salah dia, tapi salah diri kita sendiri, pak berzeki dan tak sempurna. Sebab kena hati-hati, tuan-tuan. Itu sebab dalam ilmu ini, sebab itu Imam An-Nawawi letakkan adab yang kedua. Yang jarang kita jumpa dalam bab lain. Kalau kita dah butuh ilmu lain dan sebagainya tak jumpa, tapi dalam kitab At-Tibyan ini, adab yang kedua perlu ada pada seorang guru dan juga penuntut tu, tidak mengharapkan balasan segera. Dia akan datang dengan sendirinya. Sebab kita ikhlas kerana Allah, tujuan kerana Allah, dan Allah akan datang sendiri. Itu sebab ingat baik. Terusnya, Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Ka'ab bin Malik, namun dengan lafaz adkhalahu Allahu an-nar, nescaya Allah akan masukkan ke dalam neraka. Okey, selesai. Itu adab yang kedua. Baik. Adab yang ketiga, dalam surat 22 dalam kitab susunan apa, dalam terjemahan Al-Bidu ini, ayat yang ketiga, adab yang ketiga, iaitu tiada iri dalam hati. Tiada iri dalam hati. Ini jadi siapa sering berlaku pada penuntut ilmu, guru-guru dan sebagainya. Kadang-kadang bila guru-guru pun mungkin barangkali na'udzubillah, tuan-tuan, kadang-kadang tengok kenapa orang mesti panggil dia je, aku ni tak ada, contoh, kenapa panggil ustaz tu je, TV dia je, terpulang, tuan-tuan, ada orang macam tu kat pasal. Tapi bila macam tu, elakkan seorang guru maupun pelajar iri dalam hati. Untuk kebaikan boleh, kadang tak boleh juga pergi macam tu. Kenapa lah ustaz tu saya pilih dia je, kenapa lah ustaz tu saya pilih dia je, aku ni pandai juga. Tuan-tuan, betul, hati-hati. Baik. Apa kata Imam An-Nawawi? Berhati-hatilah terhadap orang yang mempunyai tujuan takbur, dengan sebab ramai orang yang sentiasa melazimi dan berulang-alik ke tempatnya. Berhati-hatilah juga terhadap orang yang berperasaan benci apabila ada antara muridnya belajar daripada orang lain yang boleh dimanfaatkan melalui ilmunya. Ini adalah musibah yang mengenal sebahagian guru yang jahil, dan ia merupakan petanda yang jelas terhadap niat yang buruk dan kemahuan yang rosak pada diri individu tersebut. Bahkan ia merupakan hujah kukuh yang menunjukkan bahawa dia tidak mahukan redha Allah yang Maha Pemurah menerusi pengajaran Al-Quran yang dilakukannya. Ini teguran. Kadang-kadang, tuan-tuan, ada orang yang setakbur. Bila time kuliah, time ceramah, time kelas dia, ramai orang dia akan buat kata, ceramah saya ni nak bayar berapa, contoh 1,000, tak cukup. Saya kalau ceramah paling kurang audien akan datang 1,000 orang, ramai, masjid akan penuh, jadi bayar saya 5,000, 1,000 tak cukup. Ada orang macam tu kan? Kadang-kadang tuan-tuan tak mau cakap dulu, bukan dululah saya pernah kenal 2-3 orang, bukanlah kata ustaz-ustaz, tidak, tapi pemimpin-pemimpin, bila kita panggil dia untuk rasmikan satu-satu majlis, dia akan tanya berapa jemputan. Jemputan tu dalam 200 orang. Saya tak datang lah, saya hantar PA saya. Kenapa tu? Setakat 200 orang yang datang, saya tak nak rasmikan. Level saya mesti audien 500 ke atas baru saya rasmikan. Dia minta macam tu. Ada orang macam tu juga. Itu takbur. Sebab dalam ini, bila bab ilmu, jangan ada iri dalam hati. Ilmu juga begitu.
Bahkan tuan-tuan, bila mana satu kuliah kadang-kadang ada orang ramai datang dengan kuliah kita sebab Allah takdirkan mereka itu ilmu kepada kita. Kadang-kadang pernah bila kuliah orang tak ramai tuan-tuan. Jangan salahkan kita pula, salahkan tidak. Allah nak uji kita. Saya sendiri pernah alami juga tuan-tuan. Pernah satu tempat, pernah pagi saya kuliah, tak ramai pun, lebih kurang dalam tak habis 10 orang. Allah uji saya, ya Allah. Tapi bila macam tu tuan-tuan, esok pagi saya tak datang lah. Tak datang. Sebab penat dia ni. Kalau datang, dia datang dari jauh, tiba-tiba tak habis 10 orang. Yang dia nak bayar saya lebih mahal, orang tak ramai. Saya kata, datanglah, ambil ustaz dekat-dekat aja. Tapi bila ramai, alhamdulillah. Bukan nak berbangga tidak, tuan-tuan, saya mengalami situasi begitu. Pernah satu ketika, majlis tu ramai. Tengok pada function lah. Kalau function zakat, memang saya boleh bukan respect tidak tuan-tuan. Kalau program zakat, panggil saya rasa saya sayang Azhar Idul, tuan-tuan. Penuh masjid. Itu sama saya cakap, penuh masjid. Itu program zakat. Sebab zakat ni bila orang datang buat program zakat, datang tu sumpah asnaf. Datang pula dengan kita tuan-tuan, masjid. Datang masjid maghrib, kadang-kadang seorang, kadang-kadang 2 orang kan, kadang-kadang 3 orang. Program zakat kalau dia buat program, satu keluarga datang tuan-tuan. Satu keluarga. Kalau dah keluarga 7 orang, tak penuh masjid tuan-tuan. Yang penuh. Itu pengalaman saya bila program. Bila kuliah masjid, jaranglah penuh tuan-tuan. Ceramah agama pun jarang penuh. Tapi kalau program zakat, panggil saya ceramah, saya rasa macam wow. Jaga hatiku ni ya Allah. Betul, tentu semangat sikit lah. Itu semangat, sebab nampak penuh. Penuh crowded. Sampai kat luar pun ada, sebab program zakat. Zakat pun pandai, macam tu. Dipanggil ramai-ramai, asnaf sebab kadang-kadang tuan-tuan, bila tak masyarakat, penerima zakat ni, time program dia datang. Dia macam ilmu tak datang, jarang. Alasan dia, sibuk niaga ustaz, sibuk ni ustaz. Itu sebab zakat pun pandai juga. Dia buat program, kumpulkan sebelum terima sumbangan tu, ceramah dulu setengah jam, 45 minit. Dia kena dengar lah, sampai habis. Lepas tu baru penyampaian sumbangan. Dia kena dengar lah, itu zakat sebagainya. Boleh buat macam tu. Ada trik sikit lah untuk ilmu dan sebagainya. Sebab kadang dia panggil saya ni tuan-tuan, saya bukan kata bagus motivasi tidak, tapi bolehlah sedikit. Di segi tempo tu boleh rendah, tinggi dan sebagainya, naik semangat pada anak-anak insya-Allah. Cuma hati-hati. Bila mana kita dalam keadaan belajar ilmu, kita mengajar orang, jangan ada tujuan takbur sebab ramai orang. Ramai. Yang sebabkan begitu juga, jangan juga sebab orang alik sebagainya. Dan jangan ada perasaan benci. Bila mana orang beralih daripada kita, tak nak dengan ustaz, dengan ustaz lain lah, jangan. Bila macam tu juga tuan-tuan, itu petanda Allah bukakan aib guru tadi berada dalam kejahilan. Ustaz, saya belajar dengan ustaz tu lain. Oh ya, kali kita belajar dengan ustaz tu dengan saya je. Ustaz tu tak betul. Kalau tak betul-betul okey. Kalau kita confirm ustaz tu sesat, boleh tak masalah. Tapi kalau dengan ilmu dia belajar dengan ustaz tu, kita pun dapat manfaat, itu lebih terbaik tuan-tuan. Baik. Azan 8:14 kita naik. Baik. Tuan-tuan, dalam kisah ini tuan-tuan, saya meminat dengan tuan-tuan berkongsi dengan kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari kan, seorang ulama yang sangat hebat, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang buat kitab Sahih Bukhari lah tuan-tuan. Sebab kalau tak ada kitab Sahih Bukhari tuan-tuan, kita pun pening kepala. Nak tengok rujuk hadis mana yang terbaik. Imam Bukhari tuan-tuan, dia buat kitab Sahih Bukhari tu 16 tahun tuan-tuan. 16 tahun. Dan disusun pula di sisi bakam Nabi SAW. Tapi dia ada kisah dia. Kisah yang orang kata kisah Allah uji dia lah, uji dia. Bukan nak kata bila dia buat Sahih Bukhari itu, lepas diterbitkan dapat royalti macam kita hari ini. Tidak tuan-tuan. Lambat juga dapat. Dan dia mengalami satu konflik dengan tok guru dia. Sebelum dia pergi belajar, dia belajar dengan tempat dia di Bukhara, dengan tok guru dia Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Itu tok guru dia. Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, itu tok guru dia. Dia belajar. Dan bila mana dia lepas belajar, selesai buat kitab dan sebagainya, belajar, dia balik ke Bukhara, tok guru dia kata apa? Anak murid aku yang terbaik nak balik lah. Jadi korang sambut lah. Anak murid aku ni memang bagus, kata tok guru ni banyak awal, memang bagus. Dan orang sambut Imam Bukhari ni balik tuan-tuan, 80 km tuan-tuan. Signboard dah ada. Kita kalau sultan datang pun,
Paling kurang dalam 5-6 kilometer tuan-tuan. Signboard tu ada, selamat datang daulat tuanku dan sebagainya kan. Ada 70, 20, 77. Okey, sini KL 77 km. Lebih kurang macam itulah. Orang nak datang, Sultan nak datang kat Masjid Tuan ni, kat KL tu dah ada iklan dah. Daulat tuanku, selamat datang Masjid Bandar Einstein. Kita fikir, Bandar Einstein ni kat mana ni? Kat KL ke kat mana ni? Jauh lagi. Kita kalau letak paling kurang-kurang pun dekat nilai dan sebagainya. Ada sambung cerita ni tuan-tuan. Seberikan laluan kepada Tok Bilal untuk lakukan azan fardu isya. Tafadhal. Okey, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, sama sikit lagi. Kata Imam Bukhari tadi. Bila mana dia nak balik ke kampung dia, Tok Guru dia suruh sambut. Dan orang buat sambutan tuan-tuan 80 km nak sambut. Orang hebat. Anak muda yang ilmu dia sangat alim, sangat hebat. Tok Guru dia iktiraf, orang sambut dia. Dan tu berlaku tak masalah. Dan nak ceritakan tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan pemerintah Bukhara berfahaman Mu'tazilah. Dan ketika berlaku isu kat situ, apa dia katakan, dia kata kita itu pemimpin tu kata Al-Quran ni makhluk. Sebab Mu'tazilah kata Al-Quran ni makhluk. Jadi bila Imam Bukhari buat kelas dan sebagainya, adalah orang tanya dia. Dia kata, wahai Syekh, Tok Guru, aku tanya pendapat kau tentang Quran ni macam mana? Jawapan Imam Bukhari dia kata Al-Quran ni kalamullah. Tetapi yang baca Al-Quran tu, yang mengalunkan suara tu makhluk. Jadi adalah fahaman orang, dia kata kau tengok, dia ngadu pada Tok Guru je, wahai Muhammad bin Yahya, dia kata, kau tengok anak murid kau ni, dia pun fahaman Mu'tazilah juga. Sebab dia kata Quran tu makhluk. Jadi padahal Tok Guru tak dengar pun, dia sampai ke tok orang lain. Sebab ketika itu jadi isu. Kalau jawapan Imam Nawawi itu betul lah. Dia kata Al-Quran ni kalamullah, full stop, tak masalah. Tapi Imam Nawawi nak terangkan pada orang. Sebab orang Mu'tazilah kata Quran ni makhluk, dia teranglah Al-Quran ni kalamullah. Tapi dia kata yang membaca Al-Quran, yang mengalunkan suara Quran tu dia makhluk. Kita baca kita makhluk lah kan. Habis orang faham, dia kata, aku tengok Bukhari pun Mu'tazilah, dia ngadu kat Tok Guru dia. Tok Guru dia kata, okey, mulai hari ini jangan belajar dengan Bukhari. Aku tak iktiraf dia anak murid aku. Padahal dia tak jumpa pun. Dan setiap kali kuliah dia tuan-tuan, bila kuliah Tok Guru dia ni, semua ikut ramai. Ketika itu ada seorang imam Muslim. Imam Muslim dia belajar dua-dua. Dia belajar dengan Bukhari pun dia belajar. Dengan Imam Tok Guru Imam Bukhari pun dia belajar juga. Dan ketika itu dia cenderung pada Imam Bukhari. Sebab apa? Dalam kelas Muhammad bin Yahya ni, Abi Az-Zahuli ni, Tok Guru Imam Bukhari dia belajar 2 minit dia, ataupun 2 dalam sebab itu dalam mungkin 15 minit kot bab ilmu. Selepasnya dia cercik Imam Bukhari. Anak murid aku tu tak guna lah, dia kata. Belajar jauh dah pandai, tapi sesat dan sebagainya. Sampaikan Muslim kata, ini bukan pengajian ilmu ni, dan benda lain ni. Dan dia kenapa? Mulai hari ni aku tak nak belajar dengan Muhammad bin Yahya Az-Zahuli ni. Belajar dengan Bukhari. Imam Bukhari, walaupun dia tahu Tok Guru dia caci dia, hina dia tak endahkan. Sebab dia kata apa? Sampaikan dalam kitab pun dia kata apa? Berkata Tok Guru aku Muhammad bin Yahya Az-Zahuli sekian. Orang tanya dia, wahai Bukhari, dia kata, Tok Guru kau hina kau, buang kau daripada ni, kenapa kau besarkan dia? Dia kata apa? Dia marah dekat aku untuk perkara dunia. Tapi bab hadis dia amanah, dia jujur. Aku baca ilmu hadis dengan dia semua betul. Tapi aku rasa kalau betul dia seorang guru yang baik, dia akan jumpa aku tanya, apa pendapat kau sekian? Dia tak jumpa aku pun, jadi aku tak marahkan dia, kata Imam Bukhari. Nampak tak? Walaupun Tok Guru jumpa sekian, dia tak marah. Tu tawaduknya Imam Bukhari. Dan tetap tidak menajum Tok Guru dia. Itu satu. Cerita yang tak tahu, sampaikan Imam Muslim, dia kumpulkan kitab dia balik, dia letak dekat kedai, dia pergi pulangkan balik dekat dekat Muhammad bin Yahya ni. Dia kata tak nak belajar dengan kau, aku belajar dengan Imam Bukhari. Itu ilmu betul-betul. Itu satu. Yang kedua, anak murid Imam Bukhari juga, termasuk dekat Imam Tirmizi, yang buat kitab Tirmizi kan, Imam Tirmizi pun anak murid Bukhari juga. Dia kata apa? Dia bercakap pada Imam Tirmizi, wallahi, dia kata, aku banyak dapat manfaat daripada engkau sebab kau seorang yang bijak, daripada bermanfaat daripada aku. Padahal level Imam Bukhari Tok Guru, Imam Tirmizi ni anak murid dia. Tapi dia tidak. Dia kata, aku banyak dapat manfaat daripada engkau, wahai anak murid aku, berbanding dapat manfaat daripada aku.
Sebab apa? Imam Tirmizi ni seorang yang bijak, sangat bijak. Tuan-tuan cari kitab Ilal Tirmizi. Soalan Imam Tirmizi pada Imam Bukhari. Dia kata apa? Sebab dia bijak, Imam Tirmizi ni tanya macam-macam soalan. Dan dengan soalan tu terpecah idea Imam Bukhari ni. Dia kata, oh, cabang hadis ni besar lagi lah. Sebab tu dia kata, aku dengar kau, aku banyak manfaat dapat daripada kau. Dia banyak belajar dengan anak murid dia sendiri. Imam Tirmizi itulah, dia kata untuk guru dia. Tapi sebagai guru, dia tak merendah diri. Itu contoh yang terbaik. Bukan kata, aku guru kau, ikut aku lah. Kau siapa? Tak boleh macam tu. Dengar-dengar cakap, Ustaz. Dia tanya Ustaz. Ada Ustaz tu cakap macam ni, betul ke Ustaz? Ustaz tu salah, sesat tu, tinggal Ustaz tu. Jangan saya je. Jangan macam orang lain. Tak boleh macam tu. Seorang guru yang terbaik, dia kata macam tu, terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan ada peluang belajar dengan sekian, silakan, tak masalah. Silakan belajar sekian, tak masalah. Cuma kalau bercanggang, ikut pada tuan-tuan lah. Mana yang sesuai? Saya juga, tuan-tuan boleh mengajar Quran, saya cakap. Kalau tuan-tuan tak sesuai dengan cara saya ngaji Quran, cari untuk guru lain. Mungkin saya tak sesuai cara saya. Keras ke, lembut sangat ke, terpulang. Kalau kata sesuai, teruskan kau orang tak masalah. Saya tak pernah halang. Ada orang kadang-kadang, ngaji mana? Tak nampak. Ngaji dengan ustaz tu. Apa bagus ustaz tu? Dah, balik masa saya balik. Ustaz tu tak betul. Saya betul. Tak boleh macam tu. Itu sebab seorang guru, dia perlu adil dalam amanah dan ilmu dia. Tak boleh ada iri hati. Dengan sesiapa pun dia belajar, itu rezeki Allah aturkan. Kita juga, tuan-tuan, bila mana tak ada nak panggil kuliah dan sebagainya, saya juga, musabah ni, ya Allah, kenapa minggu ni aku free banyak? Tak ada, mungkin nak musabah kot. Time tu, saya ambil peluang. Pergi masjid, besok saya pula belajar kitab. Duduk belakang dia, belajar ilmu sebagainya. Tak boleh duduk depan, tuan-tuan. Duduk depan orang kenal. Ustaz ni tak ada kuliah, malam ni dia depan kuliah aku pula. Nak pantau aku ke apa ni? Macam tu pula kadang-kadang kan. Saya duduk belakang lah kadang-kadang, bawa kenal. Kadang bisa datang, orang cakap, tak ada kuliah bang? Tak ada. Abang nak pergi kena kuliah masjid lah. Siapa ngajar? Padahal ngajar tu kawan saya, duduk belakang tiang. Diam aja. Kan lepas habis kuliah, lepas isyak aku salam. Ada rupanya. Tu sebab tuan-tuan, kena sembunyi sikit lah. Tu sebab satu yang ketiga ini, kata Imam Nawawi, jangan ada iri dalam hati dalam bab ilmu ni. Bab ilmu. Jaga hati kita samalah tuan-tuan, sama juga tuan-tuan, kita baca Quran dan sebagainya. Jangan ada iri hati. Kalau kita ada anak murid, kita bebaskan apa kita baca siapa pun tak masalah. Jangan ikat dia. Sebab Nabi pun tuan-tuan tak pernah ikat. Nabi tak pernah ikat sahabat terpulang. Kalau sahabat rasa dia terbaik, silakan, tak masalah. Dia pegang. Tapi kita rasa Allah letakkan kepercayaan dalam tu sebab Allah letakkan kepercayaan. Bukan hebat ilmu, tidak. Tuan-tuan try ya. Antara ulama yang kita dapat sanjungi pada zaman sekarang ini, tuan-tuan tengok Datuk Mufti Wilayah Persekutuan kan, Datuk Zul. Tuan-tuan try tanya dia. Tapi pernah tanya dulu berzaman masih belajar, pernah tanya zaman tu dia masih bicara usul lagi. Cakap, masa tu, dapat Datuk lagi, kata doktor belajar di Madinah, pergi ke Yaman, pergi ke sekian ni, macam mana doktor buat lah? Dia takkan cerita diri dia. Dia akan cerita, pada alim ulama' dahulu, jalan sekian, kita pun leka dengar. Dia jawab dengan yang tu. Tak terangkan diri dia macam mana. Itu tawaduknya dia. Boleh tanya. Kita bayangkan ilmu dia kan, hebat tuan-tuan. Daripada Madinah, boleh lompat ke Syria, boleh lompat ke Yaman. Kita tanya, macam mana doktor susun jadual tu, perusahaan dan sebagainya. Dia akan cerita pada alim ulama'. Ulama' dulu belajar dekat sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Dalam kita pun dengar leka, lupa jawapan tadi. Itu cara dia aja. Kita akan cerita diri dia. Kita kadang cerita, saya dulu macam ni. Saya pergi sana, lepas tu saya belajar dapat A level, dapat A+, di sini, kita. Tapi Datuk Zul tak ada. Dia cukup tawaduk, jaga sebutan dia. Orang tanya pasal diri dia, dia pasal alim ulama'. Tu cara dia. Tu sebab antara tokoh yang terbaik sekarang ni, dia boleh kita contoh tuan-tuan Datuk Zul lah. Allah berkati usaha dia, berkati umur dan usia dia, tuan-tuan, sebab bila Allah berkati dia, tu Allah sanjung Malaysia lah, tuan-tuan, berkati sebagainya. Sebab jangan ada iri dalam hati. Bila ada di hati, tuan-tuan, syaitan standby masuk. Tu hati-hati. Tu antara kunci bunga-bunga lah. Bunga-bunga syaitan masuk dalam diri kita, itu hati diri dalam hati sebagainya. Baik, saya rasa tuan cukup lampu saya pada malam ini. Saya ulang kembali. Dah 3 dah adab yang kita belajar. Yang pertama, kena ikhlas. Yang kedua, jangan harapkan balasan yang segera. Walaupun dengan hampuan tu ada, dapat tak masalah. Tapi jangan harapkan balasan segera. Kalau aku jadi imam ni, confirm jadi imam besar. Tak ada. Contoh, tak ada kan? Tak ada. Terpulang. Yang ketiga, jangan ada iri dalam hati. Bebaskan. Kalau kita sebagai tok guru,
Ada anak murid kata, Ustaz, minggu depan saya nak belajar dengan ni Ustaz. Silakan, tak masalah. Esok kongsi dengan saya je. Contoh, saya macam tu. Kalau kata, Ustaz, minggu depan saya fikir Ustaz nak belajar dengan Ustaz. Silakan. Nanti balik, ada bahasa kongsi dengan saya. Apa dia belajar? Itu manfaat dan sebagainya. Kalau seorang untuk guru, dia akan dapat manfaat daripada anak murid dan ramai. Itu peluang je. Bila anak murid tu tanya soalan ni, tu sebab tuan-tuan ada 3, tutup dengan 3 pesanan Nabi. Ada 3 perkara yang menampakkan kejahilan seseorang ataupun kebodohan seseorang. Yang pertama, kill and call. Kill wa call. Artinya, dia dapat maklumat, disampaikan kepada orang tanpa ditabayun lagi. Dia dengar sikit, dia tak faham pun, tapi cerita dengan orang macam dia faham. Itu hati-hati. Itu antara bunga-bunga neraka sebenarnya. Bila sampai ketua ilmu, tak faham, tanya dulu. Baru sampaikan pada orang. Ni kita cakap, tadi ustaz tu kuliah, aku pun tak faham di cerita apa. Tapi dia pesan macam ni. Nak macam baca ada kan tuan? Dia sendiri pun tak faham, tapi sampai dekat orang. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, banyak soal. Pun sama. Banyak soal yang tak bermanfaat. Tanya yang macam-macam. Dalam Quran ada gambar, surah Baqarah ada. Tanya, susu boleh lembu. Tanya pula, lembu macam mana nak sembelih? Nak kala apa pula? Lepas tu lembu macam mana? Lembu tu makan ni ke, makan tu ke? Lembu macam mana? Banyak nak tanya. Semakin banyak tanya tu, nampakkan kebodohan seseorang. Macam mana tanya? Nak tanya bab perkara yang perlu je. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan, kalau saya masih lupa yang ketiga. Nanti saya kongsi pada depan lah. Ni pun spontannya tinggal perkara ni. Pertama tadi, yang pertama, banyak tanya, kill and call. Yang ketiga, Allah Muhammad. Yang ketiga, lupa. Tak apa, saya kongsi tuan-tuan. Itu 3 perkara yang Nabi tegur kepada kita. Yang sebagai bunga-bunga nampak kejahilan seseorang. Nak tanya boleh, tapi tanya yang bermaklumat lah. Tanya yang ada motivasi, tanya yang bukan pula. Soalan yang agak-agak, setelah kata soalan tak masuk akal kan. Jangan begitu. Jadi saya rasa tuan-tuan, cukuplah perkongsian pada malam ini. Sebanyak ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan saya doakan juga untuk tuan-tuan, juga diri saya sendiri, agar Allah pelihara kita daripada perkara yang tidak baik ini. Agar Allah pelihara kita daripada niat yang tak baik, niat yang salah dan sebagainya. Sebab kita baca ilmu tuan-tuan untuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, baca ilmu untuk kita dapat barakah di akhirat nanti, mudah-mudahan berkati kita insya-Allah. Dan saya doakan kepada semua agar ikhlaskan nanti kita baca ilmu dan bukan niat untuk dunia itu akan datang kepada kita. Fokus kepada akhirat saja. Jadi cukuplah perkongsian pada malam ini. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.